Subhanahu wa ta'ala yang paling besar sekali. Pada hari akhirat esok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkara pertama yang Tuhan akan tanya kita ialah berkenaan dengan solat kita. Di dunia ni banyak ibadat kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya ibadat. Dalam semua ibadat, perkara yang pertama-tama sekali Tuhan akan tanya ialah berkenaan dengan sembahyang kita. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ibu bapa yang tidak menitik beratkan tentang sembahyang ke atas diri dia, mana mungkin dia dapat menerapkan sembahyang ke atas diri anak-anak dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bayangkan bagaimana anak tu membesar dalam keadaan tidak bersembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bayangkan juga macam mana apa yang akan diperolehi oleh ibu bapa yang anaknya mendirikan sembahyang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu anak tu bila dia sembahyang, dia kahwin, dia pula membentuk anak-anak dia sembahyang. Lepas tu anak ataupun cucu dia kahwin, membentuk pula anak-anak yang sembahyang sampailah hari kiamat. Bayangkan pendapatan orang yang menyuruh orang mendirikan sembahyang. Dan bayangkan apa yang akan dikenakan kepada orang yang zuriatnya tidak sembahyang. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan suruhan mengerjakan salat. Maka Nabi kata muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kamu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mengikut bulan hijrah ataupun tahun hijrahnya, jadi ketika anak kita umur 6 tahun, kita dah boleh suruh mereka sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suruh dulu sembahyang. Ajak macam mana sembahyang. Macam mana sembahyang yang betul? Kena ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti nak ajak ni dia mesti mak ayah tu sembahyang dulu. Sebab suruh satu, lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berteladan satu. Kalau dia suruh anak dia sembahyang, dia sendiri pun tak sembahyang, jadi anak-anak itu tidak mampu untuk mendirikan sembahyang. Melainkan mak ayah sembahyang, anak dia boleh berterus-terusan ataupun dia mampu untuk mendirikan sembahyang kalau dilihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu dan ayahnya mendirikan sembahyang. Tu dia panggil didikan ataupun dia panggil tarbiyah. Suruh dan kita buat, tu dia panggil didikan. Kalau kita suruh tanpa kita buat, berarti tidak ada didikan. Kalau tidak ada didikan, tak akan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah kita sebagai pendakwah. Begitu juga kita sebagai seorang guru. Kan yang kita suruh kita buat, tu lebih utama. Jangan jadi orang yang menyuruh orang buat, kita pun tak buat. Maka Allah sebut kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kemurkaan Allah bahawa kamu berkata tetapi kamu tidak melakukan. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita menyuruh, kita melakukan, berarti kita menghayati yang kita suruh. Kalau kita suruh, kita buat,
Berarti kita menghayati yang kita suruh. Itulah yang akan berpindah ke dalam hati anak-anak yang kita suruh sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Sembahyang ialah merupakan mercu tanda pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita nak melahirkan dalam zuriat kita anak-anak yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Qala muru awladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan suruh ni dia tak madai dengan sekali suruh. Dia kena suruh beribu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subuh kena suruh. Zuhur kena suruh. Asar, Maghrib, Isya, semua kena suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tak timbul lah mak ayah nak kata nak sembahyang nak suruh lalu ni, tak timbul lah tu. Sebab memang kena suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kena tanya anak kita pergi sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila anak kita pergi sekolah, Allahumma salli ala sayyidina, balik dari sekolah. Pergi sekolah kita kena tanya. Kita kena suruh lagi sampai sekolah lagi. Keluar mayang zuhur dulu. Lepas tu balik mula tanya. Mayang asar lagi. Begitu. Lepas tu lagi maghrib. Siap mayang maghrib. Kadang-kadang Salah Sayyidina Muhammad, dia ada politik dengan budak-budak ni. Budak-budak ni kan dia main banyak. Bila dia main banyak, maghrib tu dah tak larat letih. Ingat waktu budak-budak dulu, lepas pada maghrib mak ajak baca muqaddam. Baca ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah letih, lepas baca muqaddam tidur terus. Lepas tu waktu tu ingat lagi, waktu tu di rumah kita dulu tak ada elektrik lagi. Waktu pakai pita minyak gas. Kami dekat nak maghrib, Salah Sayyidina Muhammad bertugas lah. Apa ni, minyak tuang minyak gas dalam pita, tarik sumbu, Salah Sayyidina Muhammad cucuh. Tu zaman tak ada elektrik lagi. Salah Sayyidina Muhammad. Jelaga lah hidung pakai pita minyak gas, Salah Sayyidina Muhammad. Okey, ayah pergi mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas maghrib, lepas baca muqaddam tidur terus. Sagi nak main isyak, mak gerak, bangkit main isyak. Nak bangkit tu Allah, hanya Allah mengetahui. Susah nak bangkit, letih. Tapi mak kata macam ni, bangkit semayang tak payah ambil mayang, bangkit mayang terus. Allahu akbar. Jadi politik mak tu, Salah Sayyidina Muhammad. Bangkit. Tu sambil mayang terus. Bangkit boleh. Allahu akbar. Tapi tak apalah budak-budak tu dia panggil trik ataupun politik nak bagi lekat semayang. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Maknanya suruh kena suruh. Saya ikut kesian, memang kesian. Bila kita ada anak, kita kata nak suruh Allah, kesianlah nak suruh bangkit mayang pula. Tapi kena suruh. Pasal untuk masa depan dia. Tu nak bagi lekat agama dalam diri dia. Nak bagi lekat semayang dalam diri dia. Lekat semayang, insya-Allah tak apa. Pilah kawan dengan siapa pun, insya-Allah. Ngaji di mana pun tak apa. Kerja di mana pun tak apa. Kalau lekat semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tak lekat semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas anak-anak tu bahaya. Anak nak pergi kerja, kita hantar. Nak pergi kerja di mana? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu duduk dengan siapa? Macam-macam jenis orang. Pasal apa? Lepas pakat duduk Kuala Lumpur ni mahal. Duduk rumah sewa pakat dengan kawan-kawan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Kalau jadi bila duduk rumah sewa,
pakat-pakat duk menyewa ni macam-macam jenis. Hak rambut kuning, hak rambut merah, hak darai, semua ada kali. Tak ada sama. Lepas tu kita tu macam mana? Kita ni kena tegas. Kita kuat dengan sembahyang kita. Salah senang. Kalau tidak habis, kita akan ikut kawan. Salah senang. Baik. Nak kuat ni, dia bukan sakat kita sembahyang, tapi kena turun sembahyang di surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena turun sembahyang di surau. Kekuatan di situ. Bila jaga sembahyang, kawan-kawan ni dia akan respect. Dia akan hormat. Tapi kalau kita tak sembahyang, kita macam depa. Waktu tu kita tak mampu nak ajak depa untuk jaga agama. Hanya orang yang sembahyang sahaja yang mampu untuk pertahankan agama dalam diri dia, bahkan ajak orang main pada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Nabi suruh kita suruh anak-anak kita sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi masyarakat kita, alhamdulillah, masyarakat kita yang dah ada ilmu, bukan suruh anak-anak sembahyang ketika umur 6 tahun baru suruh, ataupun 7 tahun. Kecil-kecil dah suruh sembahyang. Mari kita sembahyang. Ajak sembahyang. Tu tengok Muhammad Al-Mubarak dulu ni, masalah Sayyidina Ahmad, dia atuk askar semua jadi makmum dia. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Askar semua ikut dia. Barangkali Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad sebab ajak sembahyang. Mari kita sembahyang dulu. Mari sembahyang dulu. Lepas tu anak-anak ni dia kena biasa pergi masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Orang tua-tua dulu-dululah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila budak-budak main masjid lepas Ahmad, pergi jauh orang tua nak sembahyang. Kena tak macam tu? Tak kena. Dia kena, mai. Dia kena ajak main masjid. Sebab itu saya pernah tengok satu ungkapan di Turki. Turki ni masjid elok-elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan masjid ni riuh dengan budak-budak berlari. Kata orang tua-tua di Turki, biar budak-budak main dalam masjid, berlari dalam masjid. Sebab lepas bimbang, kalau budak-budak, suruh budak-budak dah tak ada di masjid, maka bayangkan masa depan Turki. Hancur agama. Jadi biar lepas main masjid, lepas biasa dengan masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu, ni saya teringat didikan ayah dulu. Dia pergi surau, dia pergi masjid. Dia bukan pergi surau, dia kata jom. Waktu tu budak lagi, bersunat tak lagi. Duduk tepi dia. Allah sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tidur tepi dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuannya nak bagi biasa. Betul orang tanya, bolehkah budak-budak sunat tak sunat pergi masjid? Macam mana? Adakah bila berhubung kita dengan dalam satu sah, berhubung dengan budak tak sunat, jadi macam mana sah tu? Kadang-kadang orang salah faham. Budak-budak ni tak sunat ni, syarat dia duduk dalam saf untuk tidak memberi kesan kepada saf yang panjang tu. Dia jangan duduk atas jubah kita ya. Dia jangan duduk atas jubah kita ataupun kain kita ya. Kain kita tu macam tu, dia duduk. Contoh kita duduk tahiyat macam ni kan, dia duduk. Bila dia duduk atas ni, kita bertuah dengan orang ni, hak tu mudarat. Hak tu bagi kesan pada sembahyang. Semua dia kira berhubung najis. Jangan bagi duduk atas kain, jangan bagi duduk atas riba kita. Tapi kalau bersentuh tu okey lagi, tak ada masalah apa lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Tu yang mak ayah nak kena jaga berkenaan anak yang masih belum sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau beretuk tu tak ada masalah apa. Macam juga kita di rumah. Anak kita ni dah tak sunat, pakai pampers pula. Bila dia nak duduk atas kita, tolak. Kalau dia duduk, tu mudarat bayang sebab berhubung dengan najis.
Dia macam jatuh atas bau kita ni, tik cicak. Bila jatuh tik cicak dengan cepat-cepat kita apa lagi? Kita kibas tu, tak ada masalah. Tapi kalau lama tu meninggalkan kesan, kita berhubung dengan najis. Baik. Maknanya dia ubah ibarat macam ni. Orang tu belah lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Belah lembu, tak bagi lembu pi, diikat di dia. Ikat tali dia. Tu mudarat. Yang pertama mudarat dia, kalau lembu pi, dia pun pi sekali. Yang kedua, masalah Sayyidina Muhammad, dia kira berhubung dengan najis. No? Lembu tu berak. Dia ni ikat tali di dia, berhubung dengan najis. Allahumma salli ala sayyidina. Tetapi kalau dia pijak tali, tak apa. Macam contoh kita semayang. Dalam mazhab kita tak boleh semayang pakai kasut. Rasulullah tak apa. Sebab Nabi kalau di dia ada najis, Jibril akan turun beritahu Muhammad, pada kamu ada najis. Kita tak boleh. Main pakai kasut tak boleh. Sebab dibimbangi kasut kita pijak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau kita pijak kasut tak apa. Contoh kita pergi Mekah. Pergi Mekah kita kena sembahyang di luar, contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena bila sembahyang di luar, dia punya mozaik di luar tu panas. Dia tak macam mozaik depan Kaabah. Mozaik depan Kaabah, kita nak pergi, ya Allah, terik. Waktu tu matahari tengah terik, nak pergi macam mana? Hei, tak berani pergi. Try pergi tengok. Bila kita duduk depan Kaabah, sebelah tak panas. Tu yang ajaib tu. Atas pun kita, matahari terik tu kita boleh duduk, masalah Sayyidina Muhammad. Bahkan lantai Kaabah pun tak panas. Dia bukan tamuzik sangat. Tapi tangtulah berlaku tarikan graviti yang paling rendah dalam dunia. Itu hikmah. Bila kita sujud depan Kaabah, tak panas. Allah SWT. Tapi kalau sujud di luar tu, tahu. Allah SWT. Orang yang kasut hilang. Kasut hilang di Mekah, jangan pergi ambil kasut kotor-kotor. Jadi kita kena takut, kita kena dam. Dam tu macam mana? Kena denda. Seorang sahabat saya tu, Sahabat Sayyidina Muhammad, dia keluar nak keluar Masjidil Haram, kasut dia hilang. Sebenarnya kadang-kadang bukan hilang, tapi kita tak perasan, kita rasa macam sama. Kita tak mana, kita tak tahu. Tak mana tak kita pening. Kadang-kadangnya yang hak jaga Masjidil Haram ni, dia tak bagi kasut tak situ. Kita tak tentu juga. Dia ambil kasut semua lempar luar. Allahumma salli ala sayyidina. Nak cari di luar. Nak cari macam mana kasut beribu-ribu tu. Jangan duk kasut dengan duk saruk kasut orang. Beli lain lah. Kalau kita kena, tak padan. Seorang sahabat saya tu, tak ada kasut, dia saruk kasut orang. Kasut tu 5 rial je. Masuk dalam tandas. Bila masuk dalam tandas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia nak betul tali pinggang dia tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu tu meloreh tali pinggang masuk dalam jambang. 50 rial. Dia ambil kasut orang 5 rial. Dia hilang. Kan tali pinggang tu dia ada boleh duit kan. 50 rial. Tu Mekah macam tu. Tapi itulah masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita berlari tu, kalau musim panas, masalah Sayyidina Muhammad, nak pergi kedai tu, kaki kita melecup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih baik daripada kita saruk kasut orang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dalam hadis ni, Nabi suruh anak-anak sembahyang sampai mereka lekat sembahyang.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau mereka umur 10 tahun masih meninggalkan sembahyang, dia tinggal sembahyang. Abang sembahyang ni sallallahu alaihi wasallam tak lagi. Tadi zuhur sembahyang tak? Tak. Mai sini ambil rotan. Di rumah kena ada rotan. Didikan ni mesti kena ada. Didikan ni mesti kena ada rotan. Bukan nak rembah, tak ada rembah. Orang KL kata rembah juga apa? Tahu tak rembah? Bukan libat, ni rembah ni. Hampir belasah. Tak ada bahasa ni, terjemah tak tepat juga. Rembah ni bukan rembah. Bukan nak buat teruk-teruk. Dia macam ni ya. Abang nampak ada rotan tu? Nampak? Nak rotan tu? Sama. Jangan tinggal sembahyang. Baik ya. Macam tu ya. Rotan memang kena ada. Pasal apa? Selagi mana rotan ada di rumah, dulu orang boh celok boh di celah tak. Lah ni orang sangkut. Salah. Selama mana rotan ada, selama tu dah ada malaikat yang datang berziarah. Malaikat mana? Malaikat rahmat. Gempak ya. Anak dia tengok rotan. Di rumah tu rotan ada. Salah. Dia tahu lah. Dia kena sekali ya kadang-kadang. Semayang tak? Bayang lagi zuhur tadi? Tak semayang. Main ni. Main tangan. Bagi pedih. Bagi pedih. Cukup lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia ingat. Dia tak semayang, dia kena pukul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia panggil didikkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah di sekolah pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betullah di sekolah pun. Bukan nak ramai. Kami waktu mengaji di Mahat Mahmud dulu, ingat guru besar, mudir Mahat Mahmud, Ustaz Bakar Qasim. Bila ni round tu waktu mana perpindahan antara madah dan madah, subjek dan subjek. Dia jalan ni, dia bawa rotan di belakang. Rotan ni dekat belakang. Tengok dia main. Pum, lari semua. Warok dalam kelas. Bukan dia nak tibai pun. Tapi tu cara didikkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat satu orang pelajar ayah. Ayah ni dia hilang duit. Dia hilang duit. Duit apa? Duit budak mak. Duit budak. Tiba-tiba duit hilang. Bila duit hilang, panggil satu sekolah, Salah Sayyidina Muhammad, dia kata, cikgu nak baca Yasin. Salah Sayyidina Muhammad. Kamu mengaku siapa ambil? Siapa-siapa Salah Sayyidina Muhammad yang ambil, cikgu baca Yasin, pecah perut dah. Salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya, subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad tak nak mengaku. Esok ni dah main sekolah, tengok duit ada. Tengok kan? Ada duit. Bila ada duit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana budak tu hantar, ambil. Himpun satu sekolah. Tanya siapa ambil. Budak-budak ni dia betul dia abang. Saya cikgu. Tak ani bohong. Mai. Panggil tu Salah Sayyidina Muhammad. Ayah ni dia tarik tu. Pi sikit lah. Kena sikit lah. Orang kata habislah budak ni, kena ramai ikut dengan cikgu Ramli. Tengok dia tiba. Allah.
Pergi laga itu ya. Orang sikit punya suspend. Lepas tu budak ni subhanallah, dia ingat sampai dia dewasa. Dewasa ni dia kerja pun okey lah. Dia kata, macam mana aku dia nak jumpa Cikgu Ramli. Dia teringat peristiwa tu yang pertamanya depan orang. Tapi Cikgu Ramli tak tiba sungguh walaupun dia ambil duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, terima kasih cikgu, betulkan saya. Itu didikan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan nak remah, tak perlu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi wadribuhum, pukullah mereka tu untuk mendidik. Dia panggil ta'dib. Mengajar adab. Dan cikgu ni tak perlu, ustaz ni tak perlu cengih sepanjang masa. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau dia cengih panjang masa, akhirnya dia hilang. Tapi kalau lama-lama sekali dia cengih, Sallallahu alaihi Muhammad, tu ingat sampai mati. Dia panggil didikkan. Baik. Kalau suruh daripada umur 7 tahun, dia lekatlah insya-Allah. Tapi isu dia pukul ni, dia 1000 dalam 1 dalam 1000 kot. Tak lekat lagi. 10 tahun tak lekat. Walaupun duk suruh daripada umur 7 tahun hari tu, tapi tak lekat juga. 1 dalam 1000. Bukan semua. Kalau dah suruh lekat, insya-Allah. Ketika umur 10 tahun. 10 tahun ni bukan setakat kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suruh lepas sembahyang, lepas tak sembahyang kita tibai, waktu tu juga kena pisah tempat tidur. Ataupun dalam bahasa kita 9 tahun hijrah. Jadi kena pisahkan anak-anak ni daripada tempat tidur. Anak lelaki kena pisah dah dengan anak perempuan di tempat tidur. Sebab itu, kalau kita buat rumah Sallallahu alaihi Muhammad, untuk kita jual, dia panggil rumah orang nak jual lah kan. Macam rumah pemaju nak buat, dia kena alert sistem didikan Islam. Dia tak boleh buat rumah ni hanya 2 bilik. Macam mana pun rumah mesti buat 3 bilik. Yang pertama, Sallallahu alaihi Muhammad, bilik mak ayah. Yang kedua, bilik anak laki-laki, ataupun lepas tu bilik anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kerajaan membiarkan pemaju buat rumah ikut suka hati. Tak kira lah buat rumah yang tak ada tanah ke, buat rumah yang ada tanah ke. Jadi mesti rumah tu ada 3 bilik sekurang-kurangnya Sallallahu alaihi Muhammad, supaya tidak berlaku perkara yang tidak kita nak dalam rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dekat ni sembahyang disuruh, dipukul dan pisah tempat tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang ni dia mencegah fahsyak dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah fahsyak. Fahsyak tu mana zina. Wal munkar, dan juga kejahatan, kemungkaran. Maknanya seseorang yang dia jaga sembahyang, sembahyangnya sudah jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan yang lekat dalam diri dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi sembahyang itu akan mencegah perbuatan terkutuk, iaitu zina. Satu. Yang kedua, Sallallahu alaihi Muhammad, yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kedua,
dalam beberapa situasi. Anak ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sekalipun dia lekat semayang, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tempat tidur tak dipisahkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tetap ada resiko terhadap pelakuan perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Sebab zina ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah merupakan satu yang fahishah dan merupakan suatu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang paling buruk sekali dalam kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam hadis yang kita baca ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perintah mengerjakan sembahyang adalah merupakan asas kepada didikan kita dalam rumah kita seharian sehinggalah anak-anak mendewasa dan membesar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Penaja kita pada malam ini ialah Hafiz daripada Shah Alam. Selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya, memurahkan rezekinya, mengampun dosanya, menjadikan anak-anak keturunannya orang yang soleh-soleh dan baik-baik. Dan Allah jadikan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beliau ialah insan yang terbaik yang dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم.